أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini, insyaAllah kita cuba teruskan kelas kita, kelas Tajwid Al-Quran. Yang mana kelas ini boleh dikatakan antara kelas yang sangat banyak peluang ketika saya berada di sana, di Mekah. Kerana kelas Tajwid, saya tak boleh teruskan sekiranya ada gangguan lalu lalang di belakang, ada orang bersembang-sembang dalam satu bilik. Itulah. Kalau kelas-kelas lain baca kafi, tahsin, okey je kan, maknanya tak ada gangguan tu. Kalau ada gangguan pun tak terganggu sangat. Tapi kalau tajwid tak boleh, kita nak kena fokus dan juga bercakap nak berterusan ni. Jadi itulah rezeki kita tak banyak. Saya rasa sekali je kan? Sekali je rasanya. sekali. Sekali je kita buat panjang saya duduk di sana. Apapun Alhamdulillah kembali kita bersama insya-Allah kelas ini. Kita cuba teruskan lagi. Sejauh mana kita boleh pergi lagi, itulah bergantung kepada keadaan kita lah. Sebab kalau tengok kepada tajuk kita ataupun manhaj, hampir hampir habis lah. Tajuk-tajuk asasnya hampir habis dan kita masih lagi buat murajaah itu seperti biasa. Dan murajaah pun saya dah nampak ramai dah boleh lancar, dah boleh menjawab, dah boleh hurai, buat huraian kupasan sendiri. Matlamat kita mungkin 50-60% dah tercapai. Cuma mungkin adalah peserta-peserta yang baru ikut itu. Mudah-mudahan insya-Allah lah, walaupun kelas kita tak seberapa terancang ataupun tak seberapa tertib, mudah-mudahan adalah manfaatnya insya-Allah. Okey, untuk malam ini kita teruskan juga insya-Allah. Seperti biasa kita mulakan dengan murajaah. Maksudnya kita mulakan dengan ulangan bab-bab yang telah pun kita berulang kalinya kita sebut bersama, kita bincang bersama dan berulang kalinya kita murajaah bersama dengan tujuan kita nakkan lancar. Lancar dari segi kita kenal hukum itu dan lancar dari segi kita boleh hurai juga. Apa yang kita faham, apa yang kita kenal hukum tu kita boleh syarah sendiri, kita boleh susun ayat sendiri. Dan bila dah sampai tahap tu, insya-Allah waktu baca, setiap hukum yang ada dalam bacaan kita terus dia akan datang, dia hadir bersama bacaan itu. Itu yang paling penting. Bila hadir bersama Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran itu, maka tak menjadi beratlah bagi seseorang itu untuk membaca Al-Quran secara bertajwid. Untuk pengetahuan kaum muslimin, saya share di sini, kaum muslimat masya-Allah, mereka ada khususkan satu kelas tahsin untuk tajwid, untuk mengeluarkan setiap hukum tajwid yang ada dalam bacaan mereka. Tapi masih lagi dalam peringkat awal, bacaan itu tak banyaklah, satu ayat, satu line ataupun satu baris, dua baris je. Jadi kita dah mula beberapa kelas yang sudah penekanan ke arah itu sangat-sangat membantu untuk mereka lancar. Lancar sebut hukum tajwid, setiap hukum tajwid yang ada dalam ayat yang dibacakan. Lepas tu bila dah lancar sebut, jumpa hukum tu, jumpa hukum je terus ingat, jumpa hukum je terus kenal, jumpa hukum je terus sebut. Nanti bila dah terlatih macam tu, waktu membaca tak perlu kita sebut, hukum tu dah datang. Dah datang serentak sekali waktu kita membaca, maka di situlah kita akan lancar baca, lancar tajwid dan insya-Allah sempurna hukum tajwid. Untuk muslimin masih lagi kita tahsin biasa, cuma mungkin tajwid di penghujung tajwid ada kelas-kelasnya, kita ada masa sikit untuk kita baca surah Ar-Rahman dan surah-surah pilihan tu kita keluar beberapa orang sahajalah. Tapi kalau muslimat, boleh dikatakan semua peserta yang masuk itu beranikan diri. Dari ada antara mereka yang tak kenal, tak berani langsung, tapi mula dengan banyak salah, mula dengan banyak tak kenal, dan bila dah terus usaha dan terus buat kerja sebelum masuk kelas, dah buat tadi dan dah buat
diskusi berkelompok bersama mereka dan akhirnya adalah hasil yang baik, alhamdulillah. Okey, murajaah kita pada kelas kita hari ini atau malam ini insya-Allah, kalau tak silap saya, kita dah habis hukum-hukum dengung kan. Hukum dengung sama ada nun mati dan tanwin dan juga mim mati dan wajibul gunnah. Malam ni mungkin insya-Allah kita terus masuk ahkamul mudud, hukum-hukum mad. Kita patah balik lagi, kita ulang lagi hukum-hukum mad. Sebab hukum-hukum mad ni antara hukum yang banyak berulangnya dalam bacaan Al-Quran. Boleh dikatakan hampir setiap perkataan ataupun beberapa perkataan ada saja mad-madnya dan ada saja hukum-hukum mad. Jadi insya-Allah bila kita sempurnakan mad, maka sempurnalah sebahagian besar hukum-hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Okey, bila sebut mad, bila kita sebut hukum mad, maknanya bacaan itu kena panjang. Kita nak kena baca panjang, kena baca panjang. Sebab mad ni adalah italatus saut inda qiraatil Quran. Kita memanjangkan suara kita ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ada pada ayat-ayat itu, syarat-syarat ataupun hukum-hukum madnya insya-Allah. Okey, bila sebutnya hukum mad, mad yang paling banyak sekali dalam Al-Quran adalah mad asli. Mad asli ataupun mad tabi'i. Siapa ingat kenapa namanya mad asli, kenapa namanya mad tabi'i? Kadang-kadang perkara itu menarik juga kalau kita tahu dan kita simpan ilmu pengetahuan tentang asal usul, kenapa istilah-istilah itu dinamakan dengan ikhfa, dinamakan dengan iqlab. Bukan sekadar kita tahu baca, kita tahu juga kenapa namanya iqlab, ikhfa contohnya kan. Okey, sama juga kenapa mad asli, kenapa mad tabi'i. Siapa boleh jawab? Kita mulakan dengan soal jawab dulu. Siapa nak jawab boleh unmute. Okay, cuba tak apa. Apa yang pernah kita dengar tentang sebab tasmiyah. Sebab dinamakan mad asli, sebab dinamakan mad tabi'i. Dan kita ada lagi mad jaiz, mad wajib, macam-macam jenis mad. Semua ada sebabnya. Untuk nak membezakan itu satulah tujuan besarnya, untuk nak membezakan antara jenis-jenis mad yang baru, yang banyak. Tapi khasnya mad ini namanya asli. Maknanya yang lain tak asli ke? Tak original ke? Lepas tu ni mad tabi'i. Maknanya yang lain tu bukan tabi'i kan, macam mana? Okay. Belum ada tertulis ataupun tercatat jawapan itu ya. Perkara ni perkara yang tak adalah besar sangat manfaatnya, tapi memang bila kita ada ilmu tentang ini, seronoklah insya-Allah. Sebab tasmiyah tu penting. Ada Haji Rahmat nak ni? Nak cuba? Saya cuba Ustaz. Mad asli dinamakan mad asli sebab kita kalau baca memang dua harakat tak lebih tak kurang. Dan bertemu dengan yang alif, waw dengan ya. Kalau mad tabi'i pula? Oh, lain Ustaz. Itulah. Tabi'i dengan asli lain. Dia dua nama lain tapi untuk benda yang satu. Perkara yang satu, perkara yang sama tapi dua nama yang lain. Maknanya dua nama tu memberi makna yang berbeza lah. Asli tu kenapa dinamakan asli, lainlah makna dia. Mad tabi'i pula kalau tidak dia tak perlu bagi nama yang kedua lah. Kita dah tetamu kita dah masuk, Muhammad Amiruddin, Haji Muhammad Amiruddin. InsyaAllah. Lambat sikit masuk malam ni ya. Okey, soalan kita, soalan pembukaan kelas kita pada malam ini Haji. Dan untuk semua, kenapa mad asli dinamakan asli, kenapa mad tabi'i dinamakan mad tabi'i? Mad asli mad tabi'i lah. Yalah, kenapa soalannya saya dapat daripada Mekah ni. Saya bawa daripada Mekah ni soalan ni. Nak tanya di sini. Mad asli, mad tabi'i, tapi baca dengan dua harakat saja. Betul lah tu. Itu dah yang biasa. Kita nak tambah sikit, up sikit. Kenapa asli, kenapa tabi'i tu? Sebab kadang-kadang ada orang confuse, asli tu lain ke tabi'i lain. Sebenarnya sama je. Mad asli, mad tabi'i adalah mad yang sama yang dibacakan dua harakat itu. Tetapi dinamakan asli, kenapa? Dinamakan tabi'i, kenapa?
Okey. Mungkin tabi'i itu mungkin Ustaz macam tabiat lah. Tabiat kita memang kalau nampak mat macam itu kita baca 2 harakat. Kalau tabiat yang lain, kalau jumpa Mak Jaid pula baca 4 rakaat. Tabiat juga. Okey. Okey, untuk ringkaskan nanti ada soalan lain pula. Mat tabi'i ada tulisan tambahan di akhir kalimah. Mat tabi'i ada tambahan tulisan akhir kalimah macam mana? Maknanya mat tabi'i ni yang ada macam alif kecil ke ya kecil waw kecil itu kan maksudnya. Ni ada muslimah type dalam chat. Mat tabi'i ada tulisan tambahan di akhir zaman. Macam mana? Siapa nak jawab tadi? Silakan. Saya cuba. Silakan. Di awal surah. Mat tabi'i terdapat pada permulaan surah. Okey. Mat asli pula. Masih tadi dia sudah jawab. Okey. Itu kalau soalannya apa beza antara asli dan tabi'i. Boleh jawab. Mungkin boleh jawab tapi belum tentu jawapan tu betul. Sekarang ni soalan kenapa dinamakan asli itu dengan mat asli, kenapa dinamakan mat tabi'i itu dengan mat tabi'i. Okey, tak apalah. Saya teruskan dengan jawapan. Haji Rahmat dah jawab tadi, jawapan itu letakkan pada tabi'i. Jawapan Haji Rahmat sebut tadi disebabkan nama tabi'i sebab tabiat mat bermula dari 2 harakat. Jadi itu asal matnya selebih daripada bacaan pendek, dia nak pergi ke panjang. Okey, bermula panjangnya selain daripada 1 harakat, dia pergi 2 harakat. Okey, ini tabiat mat. Pada asal matnya hanya 2 harakat saja. 2 harakat itu untuk mat asli lah, untuk mat tabi'i. Sebab itu dinamakan mat tabi'i sebab tabiat bacaan yang panjang bermula daripada 2 harakat. Itu memang ada termaktubnya dalam kitab-kitab tajwid. Dinamakan mat tabi'i sebab tabiat matnya bermula daripada 2 harakat. Selain daripada itu dah tak tabiat dah. Lebih daripada 2 harakat, 456 itu bukan tabiat dah. Itu lebih daripada tabiat mat. Lebih daripada tabi'i matnya, lebih daripada 2 harakat. Okey, kalau orang tanya ataupun kita nak syarah kepada orang, kenapa mat asli dinamakan mat tabi'i? Sebab tabi'inya mat bermula daripada 2 harakat. Maka untuk mat asli itu mat tabi'i ini 2 harakat ini dikhususkan untuknya. Adapun mat asli mudah saja. Mat asli sebab dia asal untuk hukum-hukum mat bermulanya daripada mat asli. Bermulanya daripada alif waw ya huruf mat yang tak berbaris, yang sebelumnya baris sesuai dengan alif waw ya, yang selepasnya tak ada huruf hamzah, yang selepasnya tak ada huruf berbaris mati. Itu asal mat bermulanya daripada inilah huruf-huruf mat alif waw ya yang tak berbaris. Jadi kita boleh cerita untuk mat asli adalah mat asal bagi segala-gala huruf-hukum mat yang lain bermula daripada mat asli. Adapun mat tabi'i, tabiatnya bermula daripada 2 harakat. Okay. Jadi kedua-duanya adalah benda yang sama. Kena baca 2 harakat, tak kurang, tak lebih. Tapi lebih tu lebih selamat dari kurang. Lebih 2 harakat itu lebih selamat dari kurang. Tapi kalau boleh kita cuba itqan, kita boleh cuba betul-betul jaga supaya tak terlebih daripada 2 harakat. Sebab apa? Dia akan bezanya bila dah sampai 3 harakat, dah ada hukum lain pula. 4 harakat, dia ada hukum lain pula. 3 harakat ada juga mat. Dia panggil fuwaiqul qasr. Atas pada qasr. Tapi tak ada dalam bacaan kita. Bacaan-bacaan lain ada 3 harakat. Tapi yang famousnya 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Bila kita tak mampu nak kawal 2 harakat, terlebih daripada 2 harakat, dia akan jadi tawassut. Dia akan jadi 4 harakat. Bila dia jadi 4 harakat, dah salah hukum. Sebab itu, contohnya lah kan, banyak berlaku pada kita-kita, termasuknya saya. Saya sangat-sangat ditegur lah waktu saya belajar dulu. Mat asli yang di hujung ayat. Contohnya wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu saja ustaz saya nak, syekh saya nak. Duha saja qala wasyamsi waduhaha. Dah. Wal qamari idza talaha. Dah. Takat singgah untuk sebutkan mat 2 harakat, lepas tu terus kita putuskan nafas kita. Jangan kita tarik, lepas nafas. Bila lepas nafas, mungkin dia akan timbul satu huruf ha mati, ataupun dia akan terlebih daripada 2 harakat. Wadduha,
Wal-laili idza saja. Itu dah terlebih dah. Bagi syekh saya, itu dah terlebih daripada 2 harakat, lebih daripada tabi'inya dah. Tabi'i 2 harakat, wadduha wal-laili idza saja. Singgah macam tu je. Tapi dalam singgah kita tu, dalam kita tahan nafas, jangan terlebih. Bila terlebih dia jadi macam huruf hamzah mati. Wadduha wal-laili idza saja. Kan? Kalau terus kita potong nafas, tahan nafas terus dengan kuat, dia akan jadi macam huruf hamzah mati pula. Itu semua nak kena jaga-jaga. Okey, alhamdulillah. Mad asli bukannya perkara yang mudah dan bukannya yang susah, tetapi dalam keadaan kedua-duanya kita nak kena jaga-jaga. Banyak qari-qari'ah yang tak jaga mad asli, terlebihnya 2 harakat ataupun terkurang sangat 2 harakat. Ataupun yang tak adanya asli diaslikan ataupun dimatkan. Ini semua dalam bab mad asli perlu kita jaga. Okey, kembali kepada huraian ataupun pengenalan kita macam mana nak kenal. Saya dah terangkan tadi. Dalam bacaan Al-Quran, mana-mana ayat yang adanya huruf mad. Bila sebut huruf mad, alif, waw, ya yang tak berbaris. Sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif, waw, ya. Kalau alif, barisnya atas. Kalau waw, barisnya depan. Kalau ya, barisnya bawah. Dan selepas alif, waw, ya huruf mad itu, tiadanya huruf hamzah. Kalau ada huruf hamzah, dia akan jadi mad lain. Kalau ada huruf nun, huruf berbaris mati, berbaris sukun, maka dia akan jadi juga huruf hukum-hukum lain. Itulah mad lian ataupun mad ardi sukun. Jadi itulah pengertian ataupun pecaman untuk mad asli. Mad asli. Contoh kan? Contoh. Siapa boleh bawa contoh? Yaqulu. Okey, cuba Haji Din huraikan yaqulu. Kenapa yaqulu ni huruf hukumnya mad asli? Ya berbaris atas, baris depan. Ya berbaris atas, berbaris depan. Baris depan. Yang panjangnya mana? Sorry? Yang panjangnya mana? Yang madnya mana? Ku lah, dekat ku. Ya, tapi kenapa ya masuk campur? Ya ni sebelumnya kan ejaannya ya qaf waw. Ya tak ada kena mengena dia. Ya tak ada masuk campur, dia tak ada kaitan dengan mad asli. Kalau qila kalau qila boleh. Qila cuba hurai. Qila macam mana boleh jadi mad asli? Ini qaf huruf bawah. Tangkap huruf mad dulu. Jadi tangkap huruf mad dulu. Mana huruf mad di situ? Ni kat qi. Kat qi tu huruf mad. Ya huruf mad. Okey, ya huruf mad. Iya huruf mad. Ya tu huruf mad. Okey, sebelumnya? Sebelumnya tak ada. Ini sampel itu macam aja. Tapi dekat Quran dia tengok. Ada dekat Quran ada. Okey, sekejap Haji Din. Kita mula dengan Haji Din malam ni. Haji Din ada contoh mad asli apa di depan tu? Nanti saya tengok sini. Sini ada. Supaya boleh kita terangkan betul-betul ikut. Nanti banyak ada tapi saya cari satu je, jangan banyak. Satu Okey. Dekat sini ada nanti. Lazis tahu. Ya. Mana dia nanti? Innallazina. Okey, cuba kupaskan ladzi saja. Mana macam mana ladzina tu jadi huruf mad asli? Nanti innallazina. Zi ni mad asli. Kenapa mad asli? Cuba uraikan. Asal dia ni zai dengan ya ni. Ya ni mad asli lah. Habis nak uraikan macam mana Ustaz? Okey, Haji Din rehat dulu. Okey. Haji Din rehat dulu. Good try. Kira dapatlah separuh markah. Cuma Haji Din yang lain, Haji Din dan yang lain. Okey, sekarang ni memang mad asli kita dah kenal sangat. InsyaAllah kita jumpa di mana-mana bacaan kita, terus kita kenal ini mad asli. Tapi malam ni kita nak tambah lagi, bila jumpa mad asli, macam mana kita nak buktikan ini mad asli? Okey, kita nak huraikan, kita nak kupaskan terjadinya perkataan alladzina contohnya, terjadinya perkataan ini ataupun kalimah ini
hukum mad asli sebab ada apa pada perkataan itu. Okey, siapa boleh try? Lain. Bawa contoh sendiri, lepas tu cuba huraikan. Kenapa contoh yang dibawa itu adalah mad asli? Apakah dia punya sebab-sebab menjadikan perkataan itu mad asli? Saya cuba tak? Okey, Abang Is, insyaAllah. Silakan. Ar-Rahman. Mim, huruf alif, huruf sebelum berbaris fathah. Mim tu ada mad. Ar-Rahman. Okey, sekali. Okey, Ar-Rahman, kalau kita baca hanya perkataan Ar-Rahman, dia akan jadi ma'aril sukun tu. Cuba baca, bagi betul-betul contoh itu pada tempat mad asli. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Okey, perkataan itu pada ayat mana? Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim lah. Habis saya Okey, macam ni. Okey, macam ni Haji dan semua. Kalau kita nak confirmkan perkataan itu adalah mad asli, kita tak boleh baca Ar-Rahman saja. Mungkin Ar-Rahman itu ayat pertama surah Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman itu adalah mad alif sukun. Kena baca macam ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah mad asli dan terjadinya Ar-Rahman ini mad asli. Kenapa? Okey. Sambung. Jadi mad asli huruf alif huruf huruf sebelum berbaris fathah. Jadi ada alif mad tabi'i itulah. Alif tu alif apa? Alif tu alif apa? Alif inilah alif huruf mad lah. Itu penting. Mula dengan kita tangkap huruf mad dulu. Alif tu huruf mad. Okey, sebelumnya alif tu huruf mad. Mad kita kena dibaca panjang sikit lah. Panjangkan 2 harakat. Okey. Dia dah separuh jawapan, lebih sikit. Mana dia dah pergi 75% dah. Tapi belum 100% lagi, insya-Allah. Terima kasih. Percubaan yang bagus. Okey, yang ketiga, siapa nak cuba lagi carikan contoh hukum mad dan juga huraikan, insya-Allah. Saya cuba, Ustaz. Okey, Haji Rahmat, insya-Allah. Misalnya qala, alif qa, alifnya huruf mad dan qafnya baris atas. Dan selepas huruf mad tu tak ada hamzah, Ustaz. Lepas tu tak ada hamzah saja ke? Tak ada hamzah yang berbaris. Tak ada hamzah yang berbaris. Kalau ada hamzah yang tak berbaris? Kalau dia sukun jadi macam tak ada matnya lah. Mat gitu. Macam kok. Okey. Kita bagilah 90%, belum 100 lagi. Sampai tadi, Ustaz, sampai tadi itu apa tahu? Sampai tadi innalazi itu sabdu, yang lam dia sabdu, lam bersabdu. Tak ada. Sabdu tak, bukan. Sabdu tak termasuk dalam huruf hukum mad asli, Jidin. Okey, bukan. Ya ni, tapi lagi satu contoh, Ustaz. Ni la yu'minun. Nun tu, Ustaz. La yu'minun tu waw dia punya mak asli. Okey, kalau berintu la yu'minun tak boleh jadi mak asli ya, Jidin. Oh, tu ma'arif sukun. Alright. Kita pinjam seorang lagi, okey. Bagi peluang seorang lagi. Bagi cukup 100%. Sebab perkara ini kita dah ulang berkali-kali. Sebab bila kita dah tahu betul-betul poinnya, kita tak akan bertukar dengan huruf lain, hukum lain pula. Okey, Haji Hanafi boleh? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak yang okay, alif bagi contoh dulu. Contoh mana? Qalat yang tadi tu. Okey, qala, okey. Alif tu huruf mad yang tidak berbaris. Okey. Dan dia tak ada bertemu dengan hamzah dan sukun. Ini cepat sangat nak dapat 100 ni. Okey, sebelum huruf mad tu apa? Sebelum huruf mad qa dia berbaris atas. Kenapa berbaris atas? Dia pasal alif bila dengan alif.
Pasal dia alif jadi dia berbaris atas. Okey, terus langkah yang seterusnya. Yang kedua dia tidak bertemu dengan hamzah dan atau sukun. Macam mana sukun tu? Sukun yang dalam dua perkataan. Dia dalam dua perkataan. Jadi Contohnya? dia dalam Contoh dua sukun. perkataan. Contoh sukun yang boleh menghalang mad asli tu macam mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya. Okey, dah terperangkap dah kawan kita. 95 lah kita bagi. Lagi 5. Lagi 5. Okey, siapa nak genapkan 100? Tengok masya-Allah, tengok kalau kata kita mad asli masya-Allah memang semua kita dah kenal daripada dulu lagi. Tapi bila kita nak betul-betul nak huraikan dengan ilmiah yang kita belajar berkali-kali dan berulang-ulangnya, dia kadang-kadang dia tak datang. Mungkin waktu kita belajar tu kita faham, tapi kita tak simpan betul-betul ataupun tak tertangkap semua maklumat yang ada kait dengan hukum mad tu. Okay, siapa boleh cukupkan? Saya cuba tambah lagi sikit. Haji Rashid lah, Haji Rashid apa lagi? Belum, Haji Rashid belum nampak lagi. Okey, Haji Rahmat nak tambah. Okey, silakan. Lagi sikit je lah. Mudah-mudahan dapat 100% lah. InsyaAllah. Okey. Yang qala tu kan. Jadi kalau kita baca qa tu, kalau kita berhenti pun 2 harakat, kalau kita teruskan pun 2 harakat. Ini tambahan daripada syarahan tadi. Tapi dengan syarat yang tadilah, yang tak ada hamzah selepas huruf alif tu lah. Okey, maknanya kalau sambung, maknanya okey, bagi saya tambahan ini tak menambahkan apa-apa markah, minta maaf. Dia tambah ilmu, ilmu betul. Maknanya sama ada kita berhenti betul 2 rakaat, sambung pun 2 rakaat. Cuma untuk nak menambahkan poin, untuk nak melengkapkan maklumat mak asli itu belum ada lagi. Ada sesuatu yang Haji Hanafi dia sebut tapi dia tak kemas. Dia tak kemas. Dia bagi contoh ya ayyuha tu dah lari terus. Okey, kita nampak Haji ni ada sebenarnya. Sama ada dia bersedia ataupun tidak, kita cuba sebut nama dia. Boleh, insya-Allah Ustaz. Haji Taib. Tapi saya tak ada contoh pasal saya di luar. Jadi tak ada ayat ke apa. Tapi yang dikatakan qala tu kan. Qala alif tu adalah mad asli dan sebelum alif tu apa? Alif dia mad asli. Alif tak boleh jadi mad asli. Kena betulkan ayat nanti. Okey, dia punya sebelumnya ada tanda di atas. Kejap, kena clearkan Haji Syed, kena clearkan itu mad asli ke alif tu huruf mad? Huruf mad. Ini takut. huruf mad. Huruf Mad tu alif, waw atau ya. Tapi kalau qala, alif tu huruf mad. Dikatakan mad asli pasal di sebelumnya tanda dia sama dengan alif, ha, okey. Dan di pasal dia mad asli kita baca dengan 2 harakat. Jadi yang saya tahu tabi'i dengan asli sama dia punya makna, dia punya dia punya definition mad lah, mad asli. Kita faham. Tapi dia ada kejap, kita faham. Tapi dia ada yang saya tahu dia ada sebabnya kenapa dipanggil mad tabi'i. Waw dengan ya. Dia adalah tambahan yang ditulis di dalam tambahan ataupun tidak ditulis di dalam mushaf. Tapi kita tabiatnya biasanya kita baca sebagai mad asli. Haji Taib, kita faham Haji Taib kat luar sekarang ni jadi banyak bercampur dengan udara luar, cuaca luar kan. Dia campur aduk je. Kita khusus saja Haji Taib. Yang itu permulaan tadi kita dah mulakan dengan tabi'i asli semua dah settle dah. Sekarang ni settle lah, okey. Sekarang ni Ustaz, dalam Quran dia tak ada tunjuk tanda-tanda apa-apa dalam 3 mad ni Ustaz. Tapi kita nak faham aja dia punya. Betul. Ada semua komplit. Ini kita sedang bincangkan
supaya bila setiap mad asli kita ada gambaran sepenuhnya sebab nak menjadikan perkataan itu mad asli. Sebab itu saya dah mulakan dengan Haji Din tadi dan semua dah mula menjawab. InsyaAllah hampir sepenuhnya jawapan itu dah betul. Cuma belum lengkap lagi. Sebab kalau satu je perkara tak lengkap, dia boleh berubah pergi kepada mat lain. Oh. Okey, Ustaz, saya cuba balik. Saya cuba balik. Mengaku kalah tu. Okey, silakan. Tapi Ustaz, kalau kita dah faham, kita dah tentu dah tahu itu mat asli apa Abang Is, saja. kasih lecan dulu. Okey. Mat asli itu adalah huruf mat, alif, waw atau ya. Yang huruf yang sebelumnya mempunyai tanda yang sama sesuai dengan alif, waw dengan ya. Macam qala, alif. Jadi dia punya di tanda fathahnya bersamaan dengan huruf alif. Okey, jelas. Dan kerana dia mat asli, kita baca 2 harakat. Dan di selepasnya tak ada huruf hamzah atau sukun. Jadi dia di definition ialah mat asli. Okey, soalan berikutnya. Soalan penamatnya, contoh bagi sukun yang tiada sukun tu macam mana? Yang tak ada sukun tu, kalau ada sukun tu maknanya selepas huruf mat ada ayat yang ada sukun. Macam mana contoh? Macam contoh saya tak ada masya-Allah, jadi saya kadang tak ingat. Pada perkataan qala tadi, pada qala yang sama tadi, macam mana kalau selepasnya ada sukun? Kalau ada, jadi dia bukan mat asli, tapi dia panggil mat apa tu dia? Huruf yang lebih pada dua harakat kita kena baca lah kalau ada hamzah atau ada huruf sukun. Okey, cantik dah. Huruf yang bersukun. Okey, cantik. Saya sambung terus supaya bagi yang lain mendengar dan faham. Apa yang diceritakan oleh Haji Taib tadi dah hampir sempurna. Dia cuma nak bagi contoh je. Cuma dia tak nampak lagi. Mungkin dia tak sampai ke situ lagi. Sebab mungkin dia masih drive lagi. Okey. Maksudnya di situ. Dah cantik dah. Selepas pada huruf mat tadi, tak ada huruf hamzah. Jadi semua kita tahu. Huruf hamzah tak kira lah berbaris ataupun tidak. Asalkan adanya huruf hamzah, maka batallah hukum mat asli. Dia tak jadi mat asli dah. Dia sama ada nak jadi mat wajib muttasil pada satu perkataan ataupun mat jaiz munfasil pada 2 perkataan. Dan tiada selepas huruf mat juga huruf sukun. Dalam ruang chat kita ada Hajah Muslimah kita jawab, huruf sukun mendatang. Okey, sukun mendatang saya bagi contoh teruslah. Pada perkataan qala sama juga. Jadi betul Haji Rahmat gunakan perkataan qala dengan memberi baris kepada huruf lam itu betul. Qa itu adalah mat asli sebab la itu berbaris. Dia baca qala. Contoh yang hukum mat asli ini tak boleh jadi mat asli disebabkan selepasnya ada sukun, iaitulah dengan kita mematikan huruf lam qala. Jadi qal. Itu hukumnya hukum sukun mendatang. La itu pada asalnya kalau kita sambung la itu berbaris atas. Disebabkan kita berhenti, sukun tu datang. Lam itu mati, lam tu datang. Itu jadi penghalang kepada mat asli. Tak boleh jadi mat asli sebab lam itu mati. Qal, dia akan jadi mat arid li sukun. Yang itu poin yang saya nak tu untuk nak kena 100. Sukun mendatang tu macam Haji disebut tadi yu'minun. Nun tu nampak macam mat asli tapi disebabkan nun yang last itu yu'minun, nun yang last itu mati disebabkan kita berhenti. Maka itulah sukun mendatang. Setengah poin susah. Jadi itu yang 5% hilang Ustaz. Betul. Itu yang kurang tadi, yang hilang tadi, dia tak sampai tadi. Haji Abang Is kita sebut kata, insya-Allah kita dah kenal, tak ada masalah lah. Mat asli kita dah kenal. Walaupun kita tak boleh hurai sedetail ini, tapi dia ada masanya dia perlu huraikan perkara ini supaya kita nak elakkan daripada kita keliru dengan mat-mat yang lain sebenarnya. Sebab itu dia kata bila kita tahu kenal semua hukumnya dan semua syarat-syaratnya,
maka hukum-hukum lain tak perlu campur dengan mad asli lagi. Dan bermulanya daripada mad asli lain inilah kita boleh bertolak dan boleh kita membezakan untuk mad-mad yang banyak lagi selain daripada mad asli. Yang penting nak kena kemaskan mad asli ini. Huruf mad, alif waw ya yang tak berbaris, dan sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif waw ya, itu paling penting sekali lah untuk nak menentukan mad-mad yang lain, hukum apa-apa, hukum mad jaiz ke, mad lin ke, mad arid sukun, kita akan kembali dan kita akan bergantung, kita akan rujuk kepada mad asli juga pada asalnya. Tadi ada yang sebut huruf waw dan huruf ya kecil tu dinamakan huruf mad ilhaq. Huruf ilhaq ada alif kecil kan? Ada dalam perkataan ada alif kecil, itu huruf alif mad tu. Waw kecil di atas baris tu waw kecil je, ataupun ya terbalik kecil, huruf dal terbalik kecil je. Itu semuanya huruf mad sebenarnya. Huruf mad yang ditulis secara ilhaq, secara tulisan yang kecil sahaja, sebab ihtimal dalam qiraat lain tak dibacakan dengan panjang. Sebab itu dia boleh tulis kecil itu ihtimal boleh dibacakan dengan qiraat yang lain. Jadi bukannya saja-saja ditulis kecil ataupun saja-saja tak dibesarkan macam mad-mad yang lain ataupun huruf-huruf yang lain. Dia bukannya itu sebagai perbezaan antara asli dan tabi'i. Dan juga ada jawapan tadi, tabi'i pada awal-awal surah, ada awal ayat, itu pun bukannya sebagai perbezaan antara kedua-dua mad asli dan tabi'i. Asli dan tabi'i adalah perkara yang sama, cuma dari segi nama je. Kenapa dinamakan itu boleh kita huraikan seperti mana yang kita terangkan tadi. Ustaz tanya tadi, Ustaz cakap pasal ada huruf apa, waw kecil, alif kecil yang terbalik tu, itu bukan mak silah Ustaz ni? Mak silah lain. Mak silah, okey, mak silah yang betul-betul mak silah lah tu. Mak silah pun dimasukkan dalam mak asli juga. Cuma dinamakan sebagai mak khususnya untuk hi dengan hu. Tapi alif kecil tak masuk dalam mak silah. Jadi ya dengan ya kecil dengan waw kecil. Tadi sebab ada yang cuba menjawab tadi, waw kecil ya kecil itu adalah untuk mak asli, mak tabi'i. Selain daripada tu mak asli tidak. Bukan waw dan ya kecil itu adalah petanda antara dua mak, tidak. Sebab asli dan tabi'i adalah perkara yang sama. Tapi saya ada satu alif yang biasa dia panggil huruf saksi tak? Huruf apa? Huruf saksi. Huruf saksi yang dia waw dah keluar, dia tambah alif lagi. Jadi mad asli ni jadi tambah alif. Ada huruf saksi tu. Macam mana huruf saksi tu, saya pun belajar huruf saksi tu dalam bahasa Jawi. Macam afwaja gitu kan. Huruf dia afwawa tu dah huruf mad, tapi ada alif tambah alif jadi huruf saksi tu. Okey. Haji Ismail, Abang Is kita bila sebutnya huruf mad la taqbalul harakah. Huruf mad ini huruf yang tak menerima harakat, tak menerima baris. Tapi huruf saksi ni dia tambah apa Ustaz? Sekejap. Kita clearkan yang pertama dulu. Pertamanya bila kita nak cari hukum mad, kita nak cari huruf mad. Bila huruf mad, huruf alif waw ya yang tak menerima baris langsung, alif baris atas, baris bawah, baris depan tak menerima baris, hatta baris mati sekalipun. Sebab itu kosong je atas huruf mad. Pada diri huruf mad alif waw ya. Jadi perkataan afwaja, wa itu menerima baris, wa di atas wa, itu bukannya huruf mad. Itu bukan kira huruf mad lah. Bukan. Jadi yang pada perkataan afwaja, alif itu afwa, wa selepas pada alif, selepas pada wa tu ada alif, itu huruf mad. Dan dinamakan dalam bahasa Jawi kita, kalau kita belajar Jawi, saya belajar Jawi dulu, huruf saksi adalah alif, waw, ya, huruf mad lah. Cuma panggilan je dalam bahasa Jawi kita huruf saksi. Okey. Jadi wa tu bukannya huruf mad. Wa tu sebab wa tu menerima baris, maka tidak. Kita buat dua baris, dua harakat je lah. Ya, di situ wa harakat, dan itu mad asli biasa. Afwaja, mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, jelas
Allah Ustaz, Ustaz, saya nak tanya lagi Ustaz. Ustaz cakap tadi yang alif, waw, ya tu dia tak boleh ada baris dan tak boleh mati Ustaz. Dulu waktu saya kecil-kecil, bila kita baca ejaan kan, kita akan baca lam ya mati di bawah li. Kita guna itu macam mana tu Ustaz? Waktu saya kecil-kecil saya belajar macam itu Ustaz. Lam ya mati di bawah li. Mungkin perkataan mati tu. Okey. Rumah kampung dulu, rumah kampung. Okay. Jadi jangan kita cari salah orang kampung pula. Tak ada, bukan. Saya nak tahu adakah cara pengajaran tu betul? Itu maksud saya. Okay. Saya cuba terangkan apa yang saya tahulah. Itu dia panggil ta'lim taqribi. Dia nak memudahkan supaya kita kalau sebut lam ya saja, lam ya kedua-duanya berbaris ke, kan? Lam ya, lam bawah li, ya tu bagi apa? Jadi untuk nak memudahkan supaya tak keliru ya itu tak berbaris, dia letakkan mati. Jadi sepatutnya disebut je lam ya, lam bawah li, ya mat li. Jadi payahlah pula kan. Jadi macam tak masuk pula sebab kita tak biasa dengan cara tu. Tapi memang ilmiahnya dalam tajwidnya, huruf mat memang huruf yang tak menerima baris. La taqbalul harakah maknanya tak menerima baris. Sebab alif kalau menerima baris dia akan jadi hamzah. Sebab alif qaulan wahidan, mana-mana alif dia tak ada baris a, i, u ataupun bagi mati. Yang ada pada alif tu baris terus dia akan jadi hamzah. Sebab itu macam alif lam syamsiyah dia tak ada baris, cuma dia ada kepala sad, kan? Lepas tu alif mana lagi? Alif tathniyah, alif mat kan? Alif dua harakat tu. Lepas tu alif lagi yang ada tanda maksurah, yang tak ada tanda bulat, yang tak ada bunjul, semua tu. Semua itu tak menerima baris yang masyhur, alif atas, bawah, depan dan mati. Sebab alif yang menerima atas, bawah, depan, mati, dia automatically akan jadi huruf hamzah, dan huruf hamzah ini tak termasuk dalam huruf mad. Jadi mungkin dalam istilah Jawi tu kalau sebutnya lam ya, lam bawah li, ya mati, macam mana tadi je? Saya pun tak pandai. Lam ya mati di bawah li. Lam ya mati di bawah li. Lam ya mati di bawah li. Mak guru dulu aja. Okey, maknanya kita sangka baiknya untuk memudahkan murid-muridnya untuk nak kenalkan huruf mat itu supaya mat ya tu tak bertukar dengan ya yang berbaris. Mungkin kalau ya berbaris nak kena baca liya, li, liu kan. Jadi disebutlah mati itu untuk nak memudahkan. Tapi ilmiahnya hukum mat, huruf mat tak menerima baris. Tapi kalau tak silap saya Ustaz, waktu saya kecil-kecil waktu saya kecil-kecil dulu tak pakai mazhab Rasam Usmani lah. Dan saya rasa waktu yang ada huruf mat tu dia ada macam tanda mati Ustaz. Kalau tak silap saya. Wallahu a'lam, mungkinlah. Kalau katalah Quran lama lah, Quran yang lama betul. Quran lama mungkin direka ataupun dicatatkan. Okey, untuk makluman kita, setiap ilmu ni tajwid, kitab tajwid, kita akan akhir nanti dengan ilmu rasm wa dhabt. Ilmu rasm wa dhabt ini ilmu tanda-tanda. Untuk tashkilat, untuk bari-bari, untuk asal dari mana baris atas, baris yang yang bertindanya, yang selari, yang tak selari, semua itu termasuk dalam ilmu rasm wa dhabt, ilmu untuk nak menentukan tanda-tanda bacaan tu. Okey, daripada segi tanda-tanda bacaan itu pun ulama akan menggunakan tanda-tanda itu selagi mana kita sebagai pembaca waktu itu, zaman itu perlukan kepada tanda-tanda itu. Jadi sesuai dengan zaman itu, tanda-tanda itu lebih daripada tanda yang ada sekarang. Di zaman itu, di zaman Rasam wa dhabt pada awal. Jadi mungkin dengan lama kelamaan masyarakat dan juga kita sebagai pembaca Al-Quran ini dah mula kenal, dah mula boleh baca, dah mula mungkin istighna, hampir tak perlukan tanda-tanda yang banyak tadi yang berulang-ulangnya, mungkin mula dikurang-kurangkan. Perasan tak cetakan yang terbaru sekarang ini dah mula banyak dah tanda-tanda tak dihazafkan, maknanya dikurangkan, dah tak dipakaikan lagi. Mungkin itu dia akan tengok kepada maslahat, tak perlu lagi untuk dipakaikan tanda-tanda yang banyak itu, yang berulang-ulang kali itu. Mungkin kita boleh letakkan pada benda yang sama. Kalaulah Quran peringkat awal yang bukannya mushaf Uthmani,
kalaulah cetakan, tak kira lah cetakan di tanah Melayu ni mungkin dah ada mula-mula awal-awal dulu, mungkin memudahkan untuk masyarakat zaman itu perlu kepada tanda-tanda yang membezakan antara huruf yang bertanda berbaris ataupun yang tak berbaris, mungkin dimasukkan. Wallahu a'lam. Saya pun tak ada ilmu yang pasti berkenaan dengan kenapa huruf mat itu dituliskan baris waktu itu. Tapi yang terbarunya sekarang ini, yang kita maklumnya sekarang ini, huruf mat tidak menerima baris. Kenapa? Sebab kita ada sebab. Kalau menerima baris, hamzah, huruf alif, dia akan jadi huruf hamzah. Kalau menerima baris atas, bawah, depan dan mati. Kalau waw dan ya menerima baris, jadi macam mana nak jadi huruf matnya? Kalau huruf atas, bagi bawah, bagi depan macam afwa aja tadi kan? Dah tentunya bukan huruf mat. Kalau dia menerima baris sukun pula, bila baris sukun dia akan bertukar pula dengan huruf lin. Waw ya berbaris mati. Jadi kalau sebelumnya baris atas, dia akan jadi huruf lin. Jadi tak ada beza antara huruf lin dengan huruf mat. Sebab itu memang cermatnya ulama tajwid ini, ulama rasa madhab ataupun ulama yang menggariskan ilmu tajwid ini untuk supaya tak bercampur aduknya dengan hukum-hukum lain. Waw ya yang menerima baris dah tentunya waw ya yang huruf yang biasanya. Waw ya yang menerima baris sukun dia tak boleh jadi huruf mat sebab waw ya itu dah dikhaskan untuk maklin. Sebab itu antara antum juga bila bacaan nanti sebut ini bacaan lin sebab apa? Sebab waw itu berbaris mati sebelumnya baris atas, ya itu berbaris mati sebelumnya baris atas. Jadi semua itu mungkin ada maknanya tersendiri sebab itu huruf mat tak menerima baris, sebarang baris. Okay, jelas insya-Allah? Terima kasih Ustaz. Okay, alhamdulillah sama-sama. Okey, ada lagi berkenaan dengan huruf mat, apa ni mat asli saja pada malam ini? Nampak gayanya. Kita boleh cuba masuk tajuk barulah untuk malam ni. Kalau tak ada apa-apa soalan. Okey. Bagi saya buka Quran sekejap. Okey, tajuk baru kita tambah sikit. Last kali kita belajar dalam bab sifatul huruf Dalam bab sifatul huruf last kali kita belajar sifat takrir. Sifat takrir ra iaitulah kita baca dengan secara tipis. Sabar. Ra yang last kali kita baca adalah ra sifat takrir, sifat getaran pada lidah gitu. Sifat getaran pada lidah yang tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Dia sifat takrir ni tetap kena ada pada huruf ra, sama ada ra itu berbaris ataupun mati ataupun sukun. Tapi dia getaran itu tak boleh kurang daripada satu getar, langsung tak ada ar-ra langsung tak ada, ataupun jangan sifat takrir itu terlebih gegaran lidah kita. Ar sampai getar lebih daripada 3 bunyi getar tu pun tak nak juga. Jadi nak kena jaga antara ra, takrir ra tu jangan berulang-ulang lebihnya. Itu namanya takrir. Untuk malam ni insya-Allah kita sambung satu sifat lagi. Sifat ini adalah sifat yang kelima. Yang kelima dalam bahagian sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf kan terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama sifat yang mempunyai lawan, ada 5, lawannya 5, kita dah selesai. Dan sifat yang kelima ini adalah termasuk dalam bahagian yang kedua, iaitulah sifat-sifat yang tiada lawan baginya. Adanya 7 semua. Kita dah selesai 4, malam ni yang kelima. Okey, yang kelima di depan kita dalam skrin saya share ni, sifat tafashi. Tafashi. Sifat tafashi. Okey, sebelum kita huraikan, sifat tafashi ini antara sifat yang boleh dikatakan antara kelebihan dalam bahasa Arab lah. Kelebihannya mungkin dalam bahasa-bahasa lain, dalam huruf bahasa lain tak ada sifat ini. Ini antara kelainan yang ada dalam surah, dalam bahasa Arab ataupun dalam huruf-huruf bahasa Arab. Okey, sifat tafashi ini dalam bahasa Melayu ditulis di sini berhemburan. Betul saya sebut berhemburan. Atau tersembur. Saya selalu sebutnya tersembur. Tersembur keluarnya sebutan ataupun laluan angin dari rongga mulut. Itu asal tafashi. Al-fasha, ifsha,
sebarkan. Afshus salama. Dalam hadis Nabi SAW, afshus salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Al-afshu ni maknanya daripada ifsya, daripada sebarkan salam kamu ke atas orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Itu hadis Nabi. Hukum memberi salam ini bukan kita pilih kawan geng saja. Kita memberi salam dalam Islam kepada semua. Orang yang kita kenal, orang kita tak kenal. Dalam hadis itu menggunakan sifat tafashi. Afshus salama. Daripada tafashi lah. Ini sifat tafashi ni maknanya kita sembur ataupun kita keluarkan laluan angin itu dari rongga mulut kita secara tersemburnya atau secara terkeluar, secara merata suara ataupun laluan angin itu. Bukan huruf yang sifatnya tafashi tadi. Okey, tengok dalam huraian jadi kata angin berhemburan ini ketika menyebut hurufnya dan huruf tafashi ada satu sahaja iaitulah shin. Cuba sebut shin. 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 Dia okey kalau sebut penuhnya shin. Shin. Yang ada 3 titik tu. Shin. Ya, shin besar sana. Namanya sin besar. Ini kalau kita sebut. Ya. Dia panggil apa? Sin besar. Sin kecil yang sin tak ada tanda. Ini sin dah ada tanda 3 tu kan. Shin ada titik 3 ni. 3 titik. Jadi dia panggil sin besar. Shin besar. Okey. Tengok Haji Rahmat. Haji Rahmat ini contoh saki baki cara taklim dulu ni. Cara belajar dulu. Sin besar, sin kecil. Ni. Ini antara Abang Jai, ini macam-macam. Itu lagi lama, Ustaz. Itu lagi lama, Ustaz. Orang lama. Okey, sebenarnya bukan kata salah. Bagi kita dia tak jelas. Tapi mana kita tak boleh kata apalah. Mungkin zaman dahulu dia perlu kepada cara-cara ini untuk nak anak-anak murid ini senang kenal dan senang bezakan. Sin besar, sin kecil. Tapi sebenarnya kalau tak sebut gitu pun memang dah ada tanda, dah ada bezanya. Yang huruf sin itu tak ada titik, yang huruf shin ini ada titik. Tapi memang cara itu untuk nak memudahkan. Tapi apa akibatnya? Kalaulah dari segi sebutan awal tu dah betul, insya-Allah selamat. Contohnya dia kata sin kecil atau sin halus. Sebutan sin betul. Tapi bila nak sebut yang besar ni, kena sebut betul-betul. Shin besar. Jadi sin kecil, shin besar. Itu tak ada masalah. Walaupun disebutkan besar, kecil ke apa ke, ikut pandai-pandai lah. Asalkan kita boleh bezakan. Tapi yang penting waktu kita nak menyebut sin dengan shin, betul-betul kena bezakan. Jangan samakan. Sin besar, sin halus, sin kecil. Itu sebutan dia dah hampir sama. Cuma besar kecil je yang beza. Itu tak nak. Yang kita nak, yang besar itu betul-betul bagi ada sifat tafashi. Shin. Shin. Dia ada tersembur keluar tu. Shin. Adapun sin tak ada. Sin dia ada bisikan saja. Sifat apa? Sifat hams saja. Sin. Sin. Dia ada tersembur sikit tapi dia lebih kepada bisikan. Hams. Sin. Sikit je. Tapi shin ni dia terlebih sikit terkeluarnya atau tersemburnya sebutan ataupun laluan angin yang keluar pada rongga mulut kita. Shin. Shin okey. Okey, untuk lebih jelas lagi, kalau huruf shin ni, huruf shin yang titik 3 ni, macam biasa, kita matikan dan kita sebutkan hamzah sebelumnya. Okey, macam mana? Sebut. Hamzah sebelumnya. Shin boleh? Shin mati, hamzah berbaris atas sebelumnya. Ashhadu. Dia ada kan semburan tu kan? Semburan tu ada semburan. Ashhadu. Lepas tu dia ada lebih sikit lagi, dia sifat dia ni dia macam ke depan sikit sebutannya banding dengan sin. Kalau sin kita macam tersengih sikit. Kan lebar, kita lebar bibir mulut Beza sin dengan shin Beza sin dengan shin. Saya sebut pun dah nampak beza dah. Sin, shin.
Bibir mulut tak kena mengena sebenarnya dengan huruf shin sebab shin tempat keluarnya di tengah-tengah lidah. Di taraful lisan, di tengah lidah, dia tak kena mengena pun dengan bibir mulut. Bibir mulut hanya mim, ba, waw dengan fa. Tapi disebabkan sifat yang tersembur ni, dia sifat mulut kita, bibir mulut kita macam ke depan sikit untuk nak kawal makhraj shin ataupun sifat tafasyi ni. Tafashin. Ashhadu. Okey. Jadi insya-Allah pastikan waktu kita nak menyebut huruf shin sama ada dia berbaris atas, baris bawah, baris depan, tetap ada sifat tafasyi ini, dan juga lagi-lagi kalau baris tu baris mati. Shin baris mati lagi jelasnya. Dia lagi jelasnya sifat tafasyi tadi. Dan juga kita tak lupa juga kalau nun mati bertemu dengan shin, tanwin mati bertemu dengan shin pun nak kena ada sifat tadi. Wa min syarri sementara dengung tu nak habis 2 rakaat kena sebut shin tu sebagai ikhfa, sebagai ikhfakan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf shin. Sifat tafasyi tetap ada bersama. Jelas untuk shin? Yes. Okey, siapa nak sebut huruf shin? Boleh? Sebut baris bawah, baris atas, baris bawah, baris depan dan huruf shin mati sebelumnya, hamzah baris atas. Sya, shi, shu, ash. Sya, shi, shu. Okey, seorang-seorang saya nak check tengok. Sifat tafasyi ni penuh tak? Siapa nak mulakan? Okay, saya mula Ustaz. Okey, silakan. Bismillah. Sya, si, su. Okey, baris bawah belum lagi? Belum ada. Si, su. Belum ada. Bila cek kita okey. Sya, shi, su. Okey, baris bawah dah cantik, baris depan kurang pula. Su, shu. Sya, shi, shu. Cantik. Masya-Allah. Okey, baris mati? Ash. Okey, tak ada masalah. Baris mati lagi clear lah. Okey, alhamdulillah. Tahniah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, siapa lagi? Saya cuba je. Okey, silakan. Sya, shi, shu, ash. Sekali lagi. Sya, shi, shu, ash. Dia macam tak guna sepenuhnya, macam ada tersimpan sikit sifat tafasyi tu. Sebab itu kita perlu cek beberapa orang ni sebab huruf shin tak ada dalam bahasa kita. Bila tak ada dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu kita tak ada, maknanya kita nak kena arabkan lidah kita untuk shin. Bagi sifat tafasyi ni lebih sikit, bagi ada tersembur, terhembur sikit. Sya, shi, shu, ash. Okey, yang bagi mati memang jelas. Saya nak macam sya, shi, shu. Dia ada macam lambat sikit sebut. Sebelum nak sebut bagi atas tu, dia ada tersembur sikit dulu. Sya, shi, shu. Bagi atas ada, bagi bawah, bagi depan kurang. Sya, shi, shu. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, dah dapat semua 4 harakat. Semua dah boleh ada sifat tafasyi pada huruf shin itu. Okey, seorang lagi? Siapa nak cuba? Saya cuba tak? Okey, silakan. Sya, shi, shu, ash. Okey, masya-Allah. Semua jelas. Jadi kalau kita boleh dengar terus siapa yang memang dah ada sifat tu, insya-Allah dia clear. Maknanya selamatlah insya-Allah. Jadi dalam bacaan kita nanti kita tak perlu kawal sangatlah. Memang dah ada dah package dalam huruf shin kita tu dah selamat. Kadang-kadang dia tak ada lagi, kita nak kena peringkat awal, nak kena kawal, nak kena jaga-jaga supaya tak terkurang sifat ini. Okey, sebab tu Ustaz, boleh saya cuba? Boleh silakan. Ash, ish, ush. Okey. Keluar tak Ustaz? Itu tak ada masalah. Saya susah ni. Kalau kita nak sebutkan, kalau sebut baris atas, macam mana Ustaz kena cakap macam gini? Syah. Syah. Betul? Okey, betul.
Oh, Bagi bawah, okey. bagi bawah. Ash. Ish. Baris Itu bawah untuk ish, Ustaz. kejap. Saya nak bagi atas, bagi bawah, bagi depan pada huruf shin Oh, tu sendiri. shin aja. Sin, Ustaz. Sya, sya. Sin ke syah? Yes, shin tu kalau kita sebut huruf saja. Kalau berbaris, shin di atas sya, shin di bawah shi, shin di depan syu. Baca sya, Oh, shi, syu je. oh syah, shi, su. Syah, shi, shu. Okey, jelas. Ada. Okey. Yang lain Terima pun kasih, agak Ustaz. urut kepala memang nampak. Okey, sama-sama. Bila sebelum nak sebut sya tu dia ada macam tersembur sikit. Sya, shi, syu. Itu sempurnanya sifat tafashi insya-Allah. Okey. Tafashi Haji Din tak nak sebut? Nak cuba? Tak nak sumbang Ustaz. Tak ada. Selalu sumbang Ustaz. Dia selalu sumbang. Guru ada yang takut lah. Baca Guru lah. dia. Saya segan dah Ustaz. Hari ini saya kena malu-malu lah. Tak apa. Bab belajar dia tak ada istilah malu dalam kamus belajar tak ada sifat malu dan tak ada sifat segan. Sebab itulah yang mengurangkan untuk kita berjaya dalam menuntut ilmu Saya insya-Allah. try buat tune-tune tak jadi ya. Tak apa. Tuan guru ada tu. Tuan guru ada sekali. Tak boleh dia selalu saya kena dia dia marah. Okey, tak apa. Kalau Haji Din belum lagi, kita beri laluan kepada yang lain. Kalau ada nak cuba. Okey, silakan. Ya, Habib. Try Habib. Speaker boleh dengar ke Ustaz? Boleh. Clear malam ni insya-Allah. Saya ingat speaker tak okey. Clear. Clear malam ni. Audio clear, very clear. Very clear. Sebab Haji Rashid dia tak komen tadi, ingat tak clear. Tak ada clear. Haji Rashid okey. Okey. Sya, shi, syu. Okay, sekali lagi. Clearkan. Bila nak sebut clear, bagi sebut satu-satu. Sya, shi, syu. Okey, bagi saya huruf shin tu ada, tapi sifat ni tak ada. Sifat ni belum clear lagi. Nak macam Hajar tadi. Sya, shi, syu. Dia depan tu ada sikit. Sya, shi, syu. Dah mula ada. Tiga-tiganya saya nampak. Saya dengar. Okey, yang shin pula? Ash. Okey, shin mati tak ada masalah lah. Ash. Terus dia datang dengan sifat tafashi itu. Ash, sya, shi, syu. Kadang-kadang kita rasa macam perlu ke tak perlu? Memang perlu sebab ini huruf Arab bukan huruf kita. Kalau huruf Melayu memang tak ada lah. Macam kita sebut cha, shi, syu, gabungan SY ke SH ke, dia tak ada pun sifat tafashi ni. Tapi kalau nak kepada huruf Arab yang ada dalam Al-Quran, kita nak kena penuhkan dengan sifat ini. Lagi-lagi kita dah belajar dalam sifat huruf ini. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Ada siapa-siapa nak tambah lagi dalam bab ini? Ada InsyaAllah. Okay. Saya rasa untuk malam ni sampai sini, sampai ke huruf ataupun sifat tafashi ini. Tafashi. Mudah-mudahan sebutan kita dalam huruf shin ini sempurna dan juga lebih fasih, lebih jelas. Lebih-lebih lagi ketika kita membaca Al-Quran dan huruf shin ini ada dalam kalimah syahadatain kita, masya-Allah. Dalam tasyahud kita, dalam syahadah kita. Jadi nakkan kepada sempurnanya sebut bahasa Arab. Katalah kalau orang tu baca syahadahnya ashadu tak sempurna, maka kita tak nak juga, sebab kita nakkan sempurnanya shin ini dengan sifatnya ashhadu. Ashhadu kan senang dan juga sempurna, dan kita rasa puas dengan ada tersemburnya sifat tafashi. Ashhadu alla wa ashhadu anna. Kan sebut tu bunyi betul-betul jelas dia punya sifat tafashi tadi. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah untuk malam ni saya rasa sampai sini dulu. Untuk kelas tajwid kita, permulaan setelah kita bercuti beberapa minggu sudah. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi lah dalam kelas-kelas akan datang. InsyaAllah. Akan saya sekejap lagi nak bertolak dari KL ke Kota Baru untuk balik. Belum sampai ke rumah lagi ni. Beberapa hari saya duduk kat KL ni, insyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah esok. InsyaAllah. Selamat dalam perjalanan Ustaz.
Amin amin. Amin. Okey. Jazakallah khair. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wad dhikri hakim. Tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min nisyan wa tahrifin aw zalatin aw nuqsan. Wa sallallahu baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Fadallahu minkum. Sekejap, kita ada nak baca suratul Fatihah, Fatihatul Syifa untuk